Bahagian 1. Hai murid-murid, dalam video ini kita akan lihat topik matematik tahun 6 iaitu peratus dalam simpanan dan pelaburan. Video ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama saya akan tunjukkan soalan-soalan yang mudah macam ini supaya murid-murid faham konsep peratus dalam simpanan dan pelaburan. Bahagian dua dalam video ini cikgu akan tunjukkan soalan-soalan penyelesaian masalah. Jadi murid-murid tolong tengok video ini sampai habis supaya murid-murid faham tajuk peratus dalam simpanan dan pelaburan sepenuhnya. Sekarang kita lihat soalan pertama. Okey, simpanan ada sebanyak RM5,000. Simpanan dalam bank ada sebanyak RM5,000. Kalau kamu simpan duit dekat bank, okey, kamu akan dapat faedah setiap tahun. Okey, jadi faedah kamu dapat adalah 8%. Faedah bermaksud untung. Okey, kita sini tulis dalam bentuk peratus. Kita kena cari 8% ini berapa ringgit dekat sini. Okey, kita kena tahu untung dia berapa ringgit. Okey, kalau kamu jumpa nombor macam ini, okey, nombor bulat macam ini dengan peratus, automatik operasi yang kita kena buat adalah operasi darab. Jadi RM5,000 kena darab dengan 8%. Okey, tulis RM5,000 darab 8%. Maksudnya per dengan 100. Okey, kamu tengok sini ada sifar banyak, sini ada 2 sifar. Okey, kamu boleh potong sifar. 1, 2, sini 1, 2. Okey, sekarang RM50 kali dengan 8. RM50 kali dengan 8. Okey, kita buat operasi darab. RM50 darab dengan 8. Sifar kali 8, sifar. 5 kali 8, 40. Jadi dapat RM400. RM400 ini adalah untung. Tulis dekat sini, RM400. Sekarang kita kena cari jumlah. Kamu simpan duit dekat bank RM5,000. Bank bagi kamu faedah ataupun bagi untung sebanyak RM400. Jadi, kamu ambil nombor ini, kena tambah dengan ini, baru kamu akan tahu selepas dapat untung dalam bank kamu ada berapa ringgit. Dalam akaun kamu ada berapa ringgit. Sekarang ambil nombor ini, kena tambah dengan nombor ini. RM5,000 tambah RM400. Okey, sifar, 45. Okey. Dapat RM5,400. Wang asal adalah RM5,000. Kamu simpan RM5,000 dalam bank. Bank akan bagi kamu faedah. Kamu akan dapat untung kalau simpan duit dekat bank. Kamu dapat untung sebanyak RM400. Jadi, wang asal tambah dengan untung, kamu dapat RM5,400. RM5,400. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan nombor 2. Kamu ada simpanan sebanyak RM10,000. Kamu dapat faedah sebanyak 7%. Jadi, langkah pertama tulis RM10,000 darab 7%. Okey? Tulis RM10,000 darab 7 per dengan 100. Sifar ni boleh potong. Okey, 7 kali 100 dapat 700. Jadi 700 ini adalah untung. Sekarang untung ni kena tambah dengan wang asal dalam simpanan. RM10,000 kena tambah dengan 700. Tambah dengan RM700. Okey, sifar tambah sifar, sifar 7, 10. Jadi, jumlahnya sekarang RM10,700. Okey, ingat, wang simpanan adalah sebanyak RM10,000. Kamu dapat faedah iaitu faedah sebanyak 7%. 7% adalah sama dengan RM700. Kamu simpan duit, kamu dapat untung. Untung ni kena campur dengan wang asal kamu. Okey, dapat jumlah sebanyak RM10,700. Sekarang kita lihat soalan nombor 3. Soalan nombor 3 pun sama macam soalan nombor 1 dan nombor 2. Okey, tulis RM6,000 darab 6%.
Okey, RM6,000 darab 6 per 100. Okey, potong sifar, potong sifar. Jadi RM60 darab dengan 6. RM60 darab dengan 6. Sifar kali 6, sifar. 6 kali 6, 36. Kita dapat untung 360. Okey. Kita dapat untung sebanyak 360. RM360 ini kena tambah dengan wang asal. Wang asal adalah RM6,000 tambah dengan RM360. Sifar 636. Jadi jumlahnya RM6,360. Ingat murid-murid, kamu simpan duit dekat bank RM5,000. Kalau kamu simpan duit dalam bank, bank akan bagi kamu faedah. Okey, sesuatu faedah. Okey, dalam dekat sini 8%. Kamu dapat untung sebanyak 8%. 8% sama dengan RM400. Okey, kamu simpan RM5,000, kamu dapat RM400. Kamu kena jumlahkan dua-dua. Okey, baru dapat jumlah yang terakhir. Kamu simpan RM5,000. Okey, lepas kamu dapat faedah 8%, kamu tambah dengan RM400. Tambah wang baru kamu adalah RM5,400. Sama juga soalan nombor 2. Kamu simpan RM10,000, dapat untung 7%. Okey, 7% sama dengan RM700. Okey, RM10,000 kena tambah dengan RM700, kamu dapat RM10,700. Okey, soalan 3 pun sama macam soalan 1 dengan 2. Okay, kamu simpan RM6,000, dapat 6% faedah. 6% adalah sama dengan RM360. Jadi, wang asal kena tambah dengan untung. Kamu dapat wang baru sebanyak RM6,360. Okey, selepas ini kita tengok soalan penyelesaian masalah. Murid-murid, tolong bagi tumpuan yang penuh untuk soalan penyelesaian masalah. Murid-murid, tolong tengok video ni sampai habis. Baru murid-murid boleh faham sepenuhnya tajuk peratus dalam simpanan dan pelaburan. Bahagian 2. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan pertama kita. Okay, Kevin menyimpan RM1,000 di bank. Bank memberi faedah bagi simpanan sebanyak 0.5%. Kira nilai faedah bagi simpanan itu dan jumlah wangnya selepas menerima faedah. Bila murid-murid baca soalan penyelesaian masalah macam ni, pertama sekali murid-murid mesti kena gariskan kata kunci yang penting. Okey, dalam baris pertama tengok dekat sini, Kevin menyimpan RM1,000 di bank. Jadi kata kunci yang pertama adalah dia menyimpan RM1,000 di bank. Seterusnya, bank memberi faedah. Okey, bank beri faedah sebanyak 0.5%. Okey, seterusnya, kira nilai faedah. Kira nilai faedah bagi simpanan itu dan jumlah wangnya. Okey, jumlah wangnya selepas menerima faedah. Okey, ini adalah kata kunci yang penting. Okey, sekiranya murid-murid dapat soalan-soalan macam ini, murid-murid mesti kena gariskan kata kunci yang penting. Okey, biasanya soalan macam ini, kalau murid-murid dah tahu penyelesaian, terus boleh buat penyelesaian. Sekiranya murid-murid tak faham soalan macam ini, murid-murid kena buat beberapa langkah macam ini. Yang pertama, membaca dan memahami masalah, ada diberi, perlu dicari, seterusnya merancang strategi, ada operasi, ayat matematik, seterusnya melaksanakan strategi. Okey, yang pertama, membaca dan memahami masalah. Okey, ini adalah masalah kita. Kita kena membaca dan faham dulu masalah ini. Sebab itu kita kena gariskan kata kunci yang penting. Okey, yang pertama, diberi. Okey, kita kena tengok dalam soalan ini apa yang diberi dalam soalan ini. Okey, Kevin menyimpan RM1,000 di bank. Okey, simpan RM1,000 di bank. Okey, Kevin simpan RM1,000 di bank. Ini yang diberi. Okey, seterusnya, bank memberi faedah bagi simpanan sebanyak 0.5%. Okey, faedah sebanyak 0.5%. Ini adalah dua perkara yang diberi dalam soalan ini. Seterusnya,
perlu dicari. Okey, tengok dekat perkataan cari. Cari ini lebih kurang maksudnya sama dengan kira. Jadi kita kena kira nilai faedah. Yang pertama adalah nilai faedah. Satu, nilai faedah bagi simpanan itu dan jumlah wangnya. Tengok ada lagi satu perkara. Jumlah wangnya selepas menerima faedah. Nombor dua adalah jumlah wang selepas faedah. Jadi untuk soalan ini, dua perkara inilah kita kena cari. Okey, seterusnya. Merancang strategi. Kita kena tahu operasi apa dan ayat matematiknya. Ingat, untuk tajuk peratus, biasanya operasi yang terlibat adalah operasi darab dan juga operasi bahagi. Operasi utama adalah operasi darab. Jadi, operasinya adalah operasi darab. Okey, tulis darab. Okey, macam mana nak tulis ayat matematik? Okey, tengok dekat sini. Ada nombor bulat RM1,000 dan juga 0.5%. Kalau jumpa nombor-nombor macam ini, murid-murid automatik dalam kepala kena melintas, iaitu operasi yang terlibat adalah operasi darab. Jadi, ambil RM1,000 ini. Darab dengan 0.5%. Okey, ini adalah ayat matematiknya. Okey, dah selesai dua perkara. Yang ketiga adalah melaksanakan strategi. Dalam melaksanakan strategi, kita kena selesaikan ayat matematik ini. Okey, kita tulis dulu. RM1,000 darab 0.5%. Okey, tengok dekat ayat matematik ini. 1000 darab 0.5%. Okey, tulis lagi sekali. RM1,000 darab 0.5%. Bermaksud 0.5 kena per dengan 100. Itu yang maksudnya peratus. Jadi 0.5 kena per dengan 100. Peratus bermaksud per dengan 100. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini ada 3 sifar, sini ada 2 sifar. Sifar atas dan bawah kita boleh potong. Okey, kalau sini ada 2, kita potong 2. Sini pun kita potong 2. Okey, sini potong 2, sini pun kena potong 2. Okey, sekarang 10 kali dengan 0.5. RM10 kali dengan 0.5. Ingat, kalau kali dengan 10 ada satu sifar, operasi darab kita boleh gerakkan titik ke kanan satu tempat. Sebab 10 ada satu sifar, operasi darab kita kena gerakkan titik ke kanan. Jadi, kalau darab dengan 10, 0.5 kali dengan 10, gerak satu tempat, dapat 5, iaitu RM5. Okey, RM5 adalah faedah. Okey, perkara pertama kita dah cari dah. Nilai faedah adalah RM5. Okey, 0.5 ini sama dengan RM5. Perkara yang kedua adalah jumlah wang selepas faedah. Okey, wang asal adalah RM1,000. Kita dapat RM5 faedah. Jadi jumlah wang selepas faedah. Jumlah bermaksud operasi tambah. Jadi 1000 kena tambah dengan RM5. 1000 tambah dengan RM5. Dapat jawapan RM1,005. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Pada bulan Januari, Encik Raihan menerima cek bayaran sewa kedainya sebanyak RM2,500. Dia menyimpannya ke dalam akaun bank dan mendapat faedah sebanyak 0.8% sebulan. Kira jumlah wang pada akhir bulan itu. Okey, kita baca lagi sekali sambil garis kata kunci yang penting. Pada bulan Januari, Encik Raihan menerima cek
Bayaran sewa kedainya sebanyak RM2.500. Dia terima cek RM2.500. Dia menyimpannya ke dalam akaun bank dan mendapat faedah sebanyak 0.8% sebulan. Dia dapat faedah sebanyak 0.8% sebulan. Kira jumlah wang pada akhir bulan itu. Kira jumlah wang pada akhir bulan itu. Okey, sekarang membaca dan memahami masalah. Kita dah baca, kita dah garis kata kunci. Sekarang yang diberi dalam soalan adalah Encik Raihan terima cek sebanyak RM2.500. Okey, Encik Raihan terima cek RM2.500. Okey, seterusnya dia dapat faedah. Okey, dia dapat faedah 0.8% sebulan. Dapat faedah 0.8% sebulan. Okey, seterusnya perlu dicari. Perlu dicari. Kita kena kira jumlah wang pada akhir bulan itu. Jadi untuk perlu dicari adalah jumlah wang pada akhir bulan itu. Iaitu berapa bulan? Okey, dia simpan. Okey, dapat faedah untuk sebulan adalah 0.8%. Dia simpan sebanyak sebulan saja. Jadi untuk 1 bulan. Okey, langkah seterusnya merancang strategi. Operasinya saya dah cakap dalam contoh yang lepas, operasinya adalah operasi darab. Ayat matematiknya adalah, tengok sini, RM2.500 darab dengan 0.8%. RM2.500 darab dengan 0.8%. Okey, yang ini kita kena selesaikan. Okey. RM2.500 darab 0.8%. RM2.500 darab 0.8 per dengan 100. Okey, potong sifar. Sini pun boleh potong sifar. Okey. RM25 darab dengan 0.8. Okey. Bila kita darab, kita akan dapat faedah untuk sebulan. Kita akan dapat 0.8% ni berapa ringgit. Okey. Seterusnya kita kena cari jumlah. Okey, kita kena kira faedah dulu. Lepas kira faedah, kita kena kira jumlah. Okey, seterusnya kita kena selesaikan yang ini dalam bentuk lazim. 25 darab dengan 0.8. 5 kali 8, 40. 2 kali 8, 16. 16 tambah 4 dapat 20. 5 darab sifar, sifar. 2 darab sifar, sifar. Sini sifar, tambah. Okey, sifar, sifar, 2. Okey, satu tempat perpuluhan. Jadi, sini pun satu tempat perpuluhan. Jawapan dekat sini adalah RM20. Jadi, RM20 adalah sama dengan 0.8% sebulan. Jumlah wang ini kita kena kira. Okey, RM2.500 ni kena tambah dengan RM20. RM2.500 tambah dengan RM20. Sifar, sifar. Sifar tambah 2, 2. 5 turun, 2. Jadi, jumlah wang selepas dapat faedah adalah RM2.520, iaitu jumlah wang pada akhir bulan. Wang asal adalah RM2.500. Dia dapat faedah sebanyak 0.8%. Bila kita kira 0.8% ini dapat RM20. Kita kena tambah 20 dengan RM2.500 ini. Baru kita tahu berapa jumlah wang pada akhir bulan itu. Jadi jawapannya adalah RM2.520. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Saya minta sangat murid-murid supaya tengok semua contoh dengan teliti. Baru murid-murid boleh faham sepenuhnya tajuk peratus dalam simpanan dan pelaburan. Sekarang kita lihat soalan ini.
Puan Chong menyimpan RM10,000 di dalam sebuah bank. Dia mendapat faedah sebanyak 5% setiap tahun. Kira jumlah wang selepas 2 tahun. Okey, kita tengok balik soalan ini. Puan Chong simpan RM10,000 dalam sebuah bank. Dia mendapat faedah sebanyak 5% tiap tahun. Okey, faedah bermaksud untung. Dividen juga bermaksud untung. Kira jumlah wang. Kira jumlah wang selepas 2 tahun. Okey, yang pertama adalah membaca dan memahami masalah. Dalam diberi adalah, okey, yang pertama, dia simpan RM10,000. Tulis, simpan RM10,000. Seterusnya, dia dapat faedah sebanyak 5%. Faedah 5% tiap tahun. Okey, apa yang perlu dicari? Okey, cari. Tengok dekat perkataan kira. Kira jumlah wang selepas 2 tahun. Jadi tulis jumlah wang selepas 2 tahun. Okey, seterusnya merancang strategi. Operasinya adalah operasi darab. Ayat matematiknya adalah ambil nombor ini darab dengan 5%. Tulis RM10,000 darab 5%. Okey, sekarang kita kena selesaikan yang ini. Kalau kita selesaikan yang ini, kita akan dapat jawapan untuk 1 tahun saja. Tapi soalan minta 2 tahun. Wang selepas 2 tahun. Kalau kita selesaikan yang ini, kita akan dapat wang untuk 1 tahun saja. Dapat kita kira dulu. Kita tulis tahun pertama. Okey, tulis RM10,000 darab 5%. Okey, RM10,000 darab 5 per dengan 100. Okey, sifar boleh potong. Okey, 100 darab dengan 5 dapat RM500. Okey, sekarang yang ini adalah faedah sebanyak 5% untuk tahun yang pertama. Okey, 5% faedah ini adalah 500. Jadi 500 ini kena tambah dengan wang asal RM10,000. Jadi RM10,000 tambah dengan RM500. Sifar, 5. Okey. Okey. Wang asal adalah RM10,000. Untuk tahun pertama, dia dapat RM500 untung. Jadi, untung ni kena tambah dengan wang asal RM10,000. Jadi, untuk tahun pertama, selepas di ujung tahun pertama, dia dapat RM10,500. Okey, RM10,500. Ini wang pada tahun pertama. Tapi soalan suruh cari 2 tahun. Kita ambil lagi satu kertas. Kita tulis tahun yang kedua. Kita tulis tahun yang kedua. Okey, untuk tahun yang kedua, kita tak boleh ambil lagi RM10,000 sebab kita dah dapat dividen sebanyak 5% dah. Selepas tambah dengan dividen 5% iaitu 500, ujung tahun jawapannya adalah wangnya adalah RM10,500. Sekarang dalam akaun dia, dalam simpanan dia, ujung tahun itu ada RM10,500. Okey, jadi kita kena ambil nombor ini. Tulis dekat tahun yang kedua. Tulis RM10,500 darab dengan, okey, tengok dekat sini. Faedah sebanyak 5% setiap tahun. Jadi, kali dengan 5%. Okey, sekarang tulis RM10,500 darab dengan 5/100. Okey, sifar ni potong. Okey, nombor atas kena darab dengan nombor atas. Jadi, per dengan 1 dulu. Okey, 105 darab dengan 5. 105 darab dengan 5. Okey, 5 kali 5 dapat 25.
Sifar kali 5 dapat sifar, 2 ni turun. 1 kali 5, 5. Jadi dividen pada tahun kedua adalah RM525. Okey? RM525. Okey, tulis dekat sini. RM525. 1 kali 1 dapat 1. Per dengan 1. Tak payah tulis dah. Okey? Jadi dapat RM525 untuk tahun kedua. Ini adalah dividen tahun kedua. Jadi dividen ini ataupun faedah ini kena tambah dengan wang asal pada tahun yang pertama, yang tahun sebelumnya. Okey? Jadi RM10,500 ini kena tambah dengan RM525. RM10,500 tambah dengan RM525. 5, 2, 10. Jadi jumlah wang selepas 2 tahun adalah, selepas 2 tahun dalam akaun dia ada RM11,025. Okey, jawapan terakhir adalah RM11,025. Okey, saya ulang balik. Tengok dekat sini. Kita tengok balik soalan kita. Puan Chong simpan RM10,000. Okey, dia dapat faedah sebanyak 5% setiap tahun. Kira jumlah wang selepas 2 tahun. Okey, kita buat dalam, okey, macam ni kan? Kita buat macam ni kan? 10,000 darab 5%. Okey, ini adalah tahun pertama, ingat. Okey, kalau kamu kali sekali je, itu adalah untuk tahun yang pertama. Kamu dapat dividen, kamu tambah dengan wang asal. Ini adalah jumlah wang pada tahun pertama. Kita belum jawab lagi soalan. Okey, kita kena cari untuk 2 tahun. Kalau 2 tahun, wang selepas 1 tahun itu kena darab lagi sekali dengan 5% macam ini. Jadi wang dekat sini 10,500 kan? 10,500 kena darab lagi sekali 5%, dapat dividen untuk tahun kedua RM525, kena tambah balik wang pada hujung tahun pertama tadi itu. Okey, RM525, kena tambah balik RM10,500. Tambah dapat RM11,025. Jadi ini adalah cara untuk cari jawapan untuk 2 tahun. Kalau dapat faedah sebanyak 5% setiap tahun. Baik murid-murid, selepas tengok video ini, kalau murid-murid dah faham, murid-murid ambil buku teks matematik tahun 6, buka muka surat 61 dan jawab soalan nombor 1, 1A, B, C, D, E. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.